Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa siaran hari ini 6 hari bulan Jun 2021 bersamaan 25 Syawal 1442. Masih dalam bulan Syawal, tuan-tuan. Masih lagi boleh saling bermaaf-maafan. Kalaupun tak dapat secara berdekatan, WhatsApp ke apa ke, tiba termuncul nama kawan saudara yang saudara belum lagi bermaaf-maafan dalam bulan Ramadan ni, masih boleh aja, walaupun kita tak dapat merayakannya. Selamat berhari Minggu. Macam tajuk yang Mahfuz berikan, hari ini kita tak ambil apa-apa isu. Kita terus saja carry mengenai anxiety, untuk sharing sesi bagi mereka yang mungkin secara peribadi mengalami anxiety, atau mereka yang memiliki saudara mara, anak, ibu bapa yang ada anxiety. Saya share, dan macam mana saya beritahu pada saudara, saya tak akan bincang dari segi akademik ataupun dari segi kedoktoran. Saya bincang hanyalah dari segi sharing. Dipanggil sesi adalah sesi perkongsian. Macam mana saya mengendalikan apa yang saya disahkan alami sejak 2004 dan sampai sekarang. Jadi kalau ikut pengesahan doktor, dah 17 tahun. Saya rasa kalau ikut tanpa pengesahan doktor, saya rewind balik tu, kemungkinan pada usia 17-18 tahun saya dah ada anxiety. Terima kasih pada mereka yang semalam komen, walaupun tajuk ni hanyalah tajuk spontaneous ya, tapi saya fikir kata saya gembira kerana inilah sesi yang kedua, tuan-tuan, saya berkongsi mengenai sesuatu yang tak pernah pun saya kongsi dengan orang. Dengan kawan rapat, dengan isteri pun saya tak pernah bincang, kerana saya lebih suka berbincang dengan pakar, kerana kebetulan saya seorang yang tak takut doktor, dan saya obses untuk mengetahui apa yang saya alami dari segi medical dan saintifik. Jadi dalam tempoh 17 tahun, saya bertemu dengan 11 orang doktor. 4 adalah mereka yang diklasifikasikan sebagai pakar dan tersenarai antara yang terbaik dalam bidang psikologi. Manakala 7 adalah doktor, dengan 2 daripada mereka sedang menyiapkan tesis PhD bagi kajian psikologi berkaitan dengan anxiety. Saya tunggu angka je. Cuma hari ini saya bagi tahu kata berapa angka COVID kita hari ini. Tadi saya share, saya tak ada phone pula kat saya. 300. Bukan saya forward lah jumlah COVID ni. Berapa angka kita ni? Kita share dua angka, kurang-kurangnya saudara dapat update angka COVID, dan nanti Mahfuz akan potong untuk untuk anxiety tepat pada. Jadi sementara nak tunggu trafik sekarang dalam berapa tu orang sekarang ni? 300. Kita ada berapa kes ni hari 6,241. Yang paling rendah dalam tempoh 2 minggu saya rasa. Dengan 1,000 lebih, syukur Alhamdulillah telah ada nampak penurunan ketara. Saya fikir kata petang nanti angka pulih juga tinggi. Saya berharap kita sedang menurun, penurunan yang konsisten. Cuma kita berharap saja mengenai kes kematian juga berlaku penurunan yang walaupun secara sains, pakar virologi Dr. Syazali Abu Bakar telah mengunjurkan bahawa 50% daripada mereka yang menggunakan ventilator bagi serangan virus kali ini adalah sangat sukar diselamatkan. Manakala minggu lalu pakar penyakit berjangkit yang berkhidmat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Profesor Dr. Adibah Kamaruzzaman meramalkan sekiranya unjuran dan tiada kawalan, angka kematian akan mencecah 29,000 pada penghujung bulan September. Tapi hari ini kita tak stream COVID, dan beberapa hari ini kita akan escapism sikit, bercakap tentang benda-benda lain, kerana saudara tak ke garasi pun saudara dah boleh dapat semua maklumat mengenai COVID, dan maklumat COVID-19 pun dah jadi statik. Kecuali saya boleh bagi tahu saudara kehidupan di Melbourne, di US dan juga di UK kini hampir pulih seperti sedia kala. Berapa angka kita ada sekarang? 339. Saya start je lah, siapa yang lewat dia akan tengok di YouTube je. Bagaimana anda tahu bahawa anda mengalami anxiety? Dan bagaimana pula anda nak menangani dari segi titik awal, iaitu point of view apabila
anda memiliki anxiety. Saya dah bagi tahu kata tanda-tanda orang yang memiliki anxiety adalah jelas. Sama ada saudara in denial ataupun saudara tidak menyedarinya. Cuma hari ini saya harap, sebab saya bercakap seorang di sini, setiap saudara juga menonton seorang. Dia jadi macam kaunseling peribadi je. Sebab saya tahu yang banyak berdiam diri dan tak naik status adalah mereka yang sedang mendengar dengan tekun kerana isu ini dekat dengan mereka. Manakala bagi yang merajin naik status dan bertanya posting-posting tu mungkin mereka yang tak begitu serius mengalami perkara ini. Anda boleh tahu anda mengalami anxiety dengan cara yang sangat mudah, iaitu anda sentiasa cemas, mudah gelisah. Anda mengalami gangguan ritma tidur yang paling ketara adalah ritma tidur, di mana anda adalah seorang yang mengalami gangguan ritma tidur. Sama ada anda mengalami ritma tidur yang teruk seperti insomnia, ataupun anda mengalami dua gangguan ritma tidur, iaitu sukar tidur atau fikiran anda masih lagi bekerja ketika anda tidur. Kalau semalam saya boleh bagi tahu pada saudara benda yang paling basic, iaitu jenis-jenis mimpi yang anda alami dan bagaimana mimpi itu kemudiannya saya tafsirkan pada saudara untuk tidak mudah mengatakan bahawa mimpi itu adalah kerana mimpi gangguan iblis dan syaitan. Saya sedang memberitahu kepada anda bahawa mimpi adalah komunikasi di antara unsur bawah sedar dengan diri anda. Kerana banyak orang yang mengalami anxiety, dia hidup dalam in denial dan ataupun dia tidak tahu apa yang sedang berlaku kepada diri dia. Jadi apabila anda lena, otak sedar yang selama ini menindas otak bawah sedar. Otak sedar biasanya dikawal oleh ego. Dia kan ada ego, id, ego dan super ego. Dia dikawal oleh saudara punya ego. Berarti ego biasanya sedang melindungi diri kita dari sebarang kesedaran tentang benda-benda yang negatif. Jenis ego yang dibentuk, nama pun ego tuan-tuan. Kita akan mengendalikan diri kita sebagai orang yang kita anggap normal. Menjadikan apabila saudara ingin bersifat realistik dengan mengatakan saudara mengalami anxiety, ataupun saudara sebut perkataan yang lain, gangguan perasaan, tekanan perasaan, biasanya adalah perkataan adalah sesuatu yang cuba dielakkan. Denial berlaku dengan luas kerana berlakunya kurangnya sistem sokongan ataupun manipulasi masyarakat, di mana anda berada dalam keluarga, anda berada dalam persekitaran rakan-rakan yang mungkin tidak akan meraihkan ataupun tidak boleh memberi sistem sokongan sekiranya anda menyatakan pada mereka anda adalah seorang yang mengalami anxiety atau anda seorang yang mengalami yang lebih teruk, iaitu depression. Ingat, saya tak akan pecah faktor ni kepada dua faktor klinikal yang sangat serius dibincangkan, iaitu di antara panic dan juga anxiety, panic attack dan anxiety attack. Saya tak akan bincang, walaupun pakar mula menjuruskannya kepada dua pecahan berbeza. Saya tak akan bincangkan di sini kerana dia adalah hal-hal yang sangat terminologi dan biarlah para saintis menyelesaikan masalah itu. Tetapi bagi kita yang berkongsi kerana sama-sama mengalaminya, kita ambil saja bahagian yang sesuai untuk kita kata sharing. Pertama, saya bagi tahu pada saudara, anxiety tidak akan datang kepada orang yang mempunyai attitude yang negatif. Dia tak akan datang. Anxiety akan datang kepada orang yang mempunyai attitude yang positif. Kebiasaannya anxiety ini datang adalah kerana sikap tanggungjawab, tekanan ingin memajukan diri, kemahuan ingin menjadi proaktif. Benda-benda positif lah yang sebenarnya akan memberi tekanan kepada anda. Kerana benda-benda yang happy go lucky akan memberi apa-apa tekanan. Benda-benda positif yang banyak bergerak dalam fikiran saudara, yang banyak bergerak dalam ambisi saudara, kemudiannya akan menyebabkan saudara mudah mengalami anxiety apabila ianya terjejas. Berarti kalau saudara seorang yang bertanggungjawab, saudara akan datang rasa bersalah dan anxiety apabila saudara rasa secara tanggungjawabnya saudara telah melakukan sesuatu yang tidak benar ataupun tidak betul ataupun tidak berjaya terhadap diri sendiri, keluarga, ataupun orang di sekitar anda. Secara asasnya, kuasa positiflah yang mencetuskan anxiety. Berarti orang yang ada anxiety berpotensi untuk mengendalikan anxiety-nya kerana secara brainnya mereka memiliki apa yang disebut sebagai kuasa positif. Kerana kuasa positiflah yang kemudiannya, kerana orang yang ada kuasa positif sajalah yang mempunyai asas untuk bertanggungjawab, untuk ada rasa bersalah, menghormati orang lain, rasa ingin memajukan diri, rasa ingin melindungi diri dan keluarga secara lebih baik. Di mana anxiety timbul apabila kuasa positif yang saudara miliki dicabar oleh realiti. Di mana realiti telah menghadkan diri saudara untuk memberikan yang terbaik kepada diri sendiri. Realiti telah menghadkan diri saudara untuk memberi yang terbaik pada keluarga. Realiti telah menghadkan saudara untuk memberi yang terbaik kepada persekitaran.
Berarti secara asasnya saudara tak perlu risau kerana saudara mempunyai kualiti yang saya sebut sebagai orang yang mempunyai kuasa berfikir yang positif. Tapi bagaimana anxiety berlaku adalah apabila anda tergugat, kuasa positif anda tergugat. Anda tak dapat mengendalikannya. Berarti dia panggil kata counterback ataupun bounce. Kalau kita boxing ni tuan-tuan, jab yang pertama adalah untuk menghilangkan fokus, jab yang kedua adalah untuk shoot. Dalam berfikir pun begitu juga tuan-tuan. Jab yang pertama adalah untuk bertanggungjawab, jab yang kedua adalah untuk dipanggil damage control. Berarti saudara mempunyai keinginan untuk bertanggungjawab pada diri saudara, tetapi akhirnya saudara gagal. Maka jab yang kedua, kuasa positif yang kedua mesti ada, iaitu kuasa yang kita panggil teknik berfikir damage control, di mana supaya kegagalan anda tidak menyebabkan anda collapse. Kalaulah anda mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap keluarga, anda ingin membahagiakan keluarga anda, memberi yang terbaik, jab, kemudian anda gagal, berarti anda mesti ada second jab yang membolehkan anda menjalankan damage control. Sebab itulah saya bagi tip kepada saudara bahawa secara asasnya saudara patut menghargai diri anda, kerana anxiety tidak datang kepada mereka yang selfish. Anxiety tidak datang kepada mereka yang easy going. Anxiety tidak datang kepada mereka yang lepas tangan. Anxiety tidak akan berada dalam diri orang yang tidak bertanggungjawab. Kerana anxiety adalah datang kerana kuasa positif yang terjejas oleh beberapa faktor realiti. Di mana anda ada kuasa positif, tapi kuasa positif anda telah bertembung dengan realiti yang tidak menjadikan apa yang anda fikirkan untuk dijayakan, tetapi terjejas kerana realiti. Jadi tanam dalam diri anda bahawa saya adalah seorang yang memiliki kuasa positif, cuma saya terjejas dan saya mengalami anxiety. Itu titik yang mesti saudara mula kalau saudara nak komen ataupun saudara nak perbaiki teknik saudara berfikir. Kerana kognitif, dia panggil akal kognitif ni akan menentukan bentuk bagaimana kejiwaan kita tu dapat kita kawal. Sebab tu di mana-mana pun tuan-tuan, hingga sekarang ni orang belajar cognitive thinking. Orang belajar tentang kognitif. Kognitif menjadi perkara yang sangat besar, cuma dia tak popular di Malaysia. Sama ada pendidikan kognitif, akal kognitif ni dia jarang dibahaskan. Padahal kognitif lah yang menentukan kualiti saudara berfikir dan bagaimana kualiti itu kemudiannya mengendalikan teknik saudara berfikir. Selepas je saya bagi benda tu secara asasnya, hari ni saya akan tanya kan kepada anda nak jawab je lah, naikkan ya. Seringan-ringan orang yang mengalami anxiety, mereka adalah yang mengalami debaran tiba-tiba apabila mereka, kalau anda tersedar satu perkara, dia datang debaran yang tiba-tiba. Berarti anda tersedar satu perkara, dia trigger, dia panggil, anda trigger je satu perkara. Sebagai contoh, saya ambil perkara yang paling dekat dengan hidup saya. Bila saya datang saja besok nak cakap, katalah stream ni, trigger yang paling penting adalah malam nanti saya nak cakap apa, esok saya nak cakap apa. Itu trigger. Bila trigger tu datang, dia terus saja hantar isyarat kepada saya untuk menyedari bahawa saya perlu melakukan sesuatu supaya stream saya berkualiti, supaya saya boleh memberikan yang terbaik kepada orang yang menonton Garasi TV, dan saya boleh dapat membantu apa yang saya inginkan daripada awal ketika saya menubuhkan Garasi TV. Itu adalah trigger. Tapi trigger tu anda kontrol lah, sebab saya dah masuk orang yang boleh manage. Berarti saya mula datang trigger, maka trigger tu dia ada sikit dep. Tapi dia tak lagi menimbulkan saya jadi gelabah. Trigger tu kemudiannya dia datang, dia akan pukul jantung saya antara 3 hingga 7 kali lah. Saya anggap tup. Yang ketujuh dia akan berhenti dengan sendirinya. Kerana latihan telah memberikan kepada, sebab benda ni dah berlaku panjang. Saya dah bekerja berpuluh tahun. Jadi saya tahulah nak jadi troubleshoot, cuma saya ajar saudara je. Saudara mungkin apabila datang trigger, di mana satu pintasan yang melalui fikiran saudara dan kemudian dia mencetuskan anxiety, barangkali saudara akan mengalami debaran yang panjang. Debaran ni lah saya nak bagi saudara, jangan lawan. Maksudnya take it. Berarti bila datang debaran tu jangan. Kalau saudara nak lawan, nak nafikan debaran tu, dia kata apa saudara cuba menentangnya, dia akan mencetuskan 2 kali debaran. Satu adalah debaran kerana dia debaran semula jadi. Debaran yang kedua adalah debaran anda rasa anda tak boleh mengawal debaran tersebut. Jadi ada 2 panik dalam satu serangan. Jadi bila datang je debaran tu, lepaskan dia pergi. Sebab debaran tu perlu keluar. Kerana sebenarnya setiap kali datang debaran, dia adalah bonus. Kerana isyarat kegelabahan itu telah menghantarnya hingga ke peringkat fizikal. Itu kita rasa dalam sistem tubuh kita. Berarti kena syukur Alhamdulillah, kerana isyarat anxiety telah menunjukkan rasa dia ingin keluar melalui refleksi tubuh. Macam saya beritahu saudara, apabila kanak-kanak mengalami demam panas, apabila panas itu sampai satu peringkat, maka kanak-kanak akan mengalami sawan.
Ramai orang menganggap sawan itu negatif. Tetapi doktor moden mengatakan sawan itu adalah cara tubuh melepaskan kekejangan yang dialami. Kerana bila kanak-kanak mengalami demam panas, tubuh dia kejang. Maka sawan adalah tindak balas refleksi tubuh untuk mengendurkan semula saraf yang setelah pun tegang untuk sekian lama. Macam itulah juga apabila saudara mengalami anxiety. Bila datang serangan anxiety, dia adalah refleksi tubuh untuk rilis kebimbangan yang saudara ada. Berarti trigger yang datang dalam fikiran saudara adalah trigger yang telah pun termampat begitu lama. Berarti katalah hari ini saudara tiba-tiba berfikir tentang besok dapatkah saudara melakukan sesuatu. Saya ambil itu contoh. Dia sebenarnya apabila datang dia punya anxiety itu bukanlah tercipta dengan trigger yang berlaku hari ini. Anxiety itu tercipta kerana dia telah pun dipendam selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu atau 4 minggu. Tetapi sebelum tu bila pintasan tu datang, dia tidak menjejaskan apa-apa. Dia cuma sikit cemas je. 2, 3, 4, 5, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Hari ke-9 barulah dia menimbulkan shaking. Berarti trigger tu telah pun sampai kepada satu tahap di mana tubuh ingin melepaskannya secara bentuk fizikal. Jadi macam saya kata balik semalam, relax, ambil nafas, duduk aja di tempat yang tenang. Dia yang terbaik adalah duduk. Jangan berbaring dulu, saudara duduk. Duduk dan bernafas dengan baik, barulah saudara berbaring. Dan ingat bila saudara berbaring, jangan bongkokkan badan dan jangan tekan lampung paru-paru di bahagian bawah. Berhentikan lampung paru-paru berada di bahagian atas. Sebab tu saya lebih suggest saudara duduk. Kerana apabila saudara berbaring, saudara tak tahu struktur sofa saudara tu menyebabkan paru-paru berada di bawah ataupun tidak. Berarti saudara duduk dan bernafas dengan baik. Relax je. Tak perlu pressure sampai nak buat pernafasan yang make it easy. Relax je dan lepas nafas, tarik nafas. Kerana panic attack, kerana serangan trigger tu dia tak akan lama. Trigger biasa yang saudara alami ini dia tak akan lama. Saya rasa maksimum bagi orang yang alami pun 2 ke 3 minit. Sekejap lagi saya akan tunjuklah tanda-tanda panic attack yang besar. Di mana dia akan menyerang sejenis, dia akan bagi hantaran elektrik kepada bahagian tulang belakang saudara. Dia akan ada tup. Nanti saya akan bincang part tu kerana itu adalah trigger yang akan berlaku lebih kurang 10 ke 15 minit sebelum saudara mengalami panic attack yang kritikal. Selagi trigger tu tak datang kepada nerve tulang pinggang saudara, berarti saudara sedang mengalami benda yang biasa saja, yang saya panggil anxiety yang biasa. Ketika berlaku anxiety, jangan melakukan pekerjaan. Jangan lakukan pekerjaan, kerana pekerjaan akan menambahkan saudara gelabah. Apa yang berlaku adalah waktu anxiety adalah berehat dan kita kata gini, "Hello sir, Mr. Anxiety, please." Bagi dia laluan. Berarti kita bagi tabik hormat kepada anxiety untuk mengambil laluan, menggunakan tubuh kita untuk keluar. Kerana anxiety itu mempunyai haknya untuk keluar kerana dia telah terpendam begitu lama dalam perasaan kita. So jangan panik dengan anggap kata let it go. Berarti saudara kita yang bernama anxiety memohon untuk keluar daripada tubuh dengan menggunakan sistem gegaran ataupun vibration anxiety. Berarti itu akan menyebabkan saudara tak panik. Jangan buat kerja, jangan berjalan ke sana sini, jangan cuba menjerit dan meminta pertolongan orang. Oleh kerana dia akan menjadi beberapa kali serangan kepada saudara, maka saudara kena mula untuk mengelak bergantung kepada orang lain. Kerana bimbang dia datang selalu, kalau saudara kena belajar dia manage selalu. Sebab saya beritahu pada saudara, jarang orang pulih daripada anxiety. Mereka hanya dapat hidup bersamanya dan menanganinya dengan baik. Kalau boleh pulih tuan-tuan, mungkin saya dah boleh pulih kot tuan-tuan, saya dah lalu sebelah pakar. Saya dah ambil segala jenis ubat yang terbaik yang dikeluarkan daripada pelbagai jenama. Sebut saja yang dikeluarkan oleh Pfizer, sebut saja yang dikeluarkan oleh Zoloft. Semua saya dah ambil. Ubat-ubat ni tidaklah berkesan banyak. Kecuali saya ambil adalah bagi membantu saja. Yang lain adalah menguruskannya. Ingat ubat bukanlah jalan keluar. Ubat hanya membantu mengurangkan bebanan bagi membolehkan fikiran kita menguruskan anxiety kita dengan baik. Ambil tu part yang tu yang saya cerita dekat saudara dulu untuk part ni, supaya saya tak seleweng ke arah yang saya rasa terlampau personal, mungkin tak membantu saudara. Saya tanya, ada soalan tak? Soalan tu banyak, tapi apa yang orang cakap ni tengah menjawab soalan Okey. Okey. Anxiety akan menyebabkan kita akan jadi agresif berfikir pada waktu tu. Dia datang adalah kerana panic syndrome. Dia panik, dia cetuskan banyak benda yang untuk kita berfikir. Dia akan datang pertama apa jadi dekat aku. Kemudian yang paling dahsyat saudara, oleh kerana kita kekurangan serotonin. Waktu anxiety serang kita, confirm lah kita tak ada melatonin. Berarti kita telah melalui beberapa hari tidur yang tidak selesa. Jadi oleh saya kata, kerana saudara tak dapat tidur yang lama dan nyenyak, maka melatonin tak dapat dihasilkan oleh tubuh. Kerana melatonin hanya dihasilkan ketika kita dapat tidur nyenyak.
Berarti bila saudara kena serang ni, melatonin tak ada. Itu sel sistem kimia yang berada dalam tubuh kita dah tak ada. Yang kedua, saudara tak ada juga serotonin. Berarti waktu dia datang tu, saudara telah lalui minggu-minggu di mana saudara tak banyak ketawa, minggu-minggu di mana saudara tak banyak menikmati kebahagiaan kasih sayang ataupun tidak dapat menikmati pelukan, benda-benda yang menghasilkan orang panggil ketenteraman dan juga kesyahduan tu. Berarti waktu panic attack datang, saudara kena ingat, saudara tidak mempunyai sistem sokongan dari segi kimikal tubuh. Berarti asid laktik telah pun lebih banyak daripada melatonin dan serotonin yang ada dalam tubuh saudara. Itu menyebabkan vibration berlaku. Cuma rehat, dan waktu itu dia akan datang banyak lintasan yang akan ganggu saudara. Macam ni saya nak rasa saudara pintas lintasan ni, dia panggil fuse off. Sebab lintasan ni dia boleh datang banyak negatif hingga ke tahap yang paling teruk yang saya pernah dengar adalah nak terjun. Setiap kali datang lintasan dia gelabah, dia rasa nak terjun. Ada orang dia cuba mencederakan diri. Ada orang dia jadi takut. Jadi ketakutan saudara pada waktu tu, bagi orang yang ada kes-kes yang serius, dia takut benda tajam, dia tengok pisau dia jadi tanpa sebab. Walaupun dia tak teringat tentang mencederakan diri dia. Oleh kerana pisau adalah benda tajam, ketika fikiran saudara lemah, pisau yang tajam telah menguasai saudara untuk berfikir negatif bahawa pisau itu adalah satu yang menakutkan. Ketika anxiety datang menyerang saudara, saudara berada dalam sistem rasional yang sangat rendah. Saudara melihat api yang menyala di dapur, saudara akan jadi panik kerana saudara bimbang akan berlaku kebakaran. Ingat semua plug point yang telah menjadi ketakutan minimum kepada saudara sebelum anxiety boleh menjadi maksimum. Kerana sistem otak menjadi lemah, dia tak boleh nak rasional. Bila tak boleh nak rasional, perkara irrasional tu akan naik dan memberikan saudara lebih ketakutan. Sebab itulah bila saudara kena benda tu, saya kata pertama adalah fuse off. Kalau saya fuse off, biasanya saya fuse off adalah dengan memejam mata. Setiap kali panik datang, pertama saya pejam mata. Kerana mata yang akan menyumbang lebih banyak kebimbangan. Kerana isyarat mata dia terus sampai ke otak, saya tutup. Tutup mata dan saya akan pastikan saya bernafas. Saya bernafas dengan baik. Saya tutup isyarat mata dan saya pastikan saya bernafas dengan baik. Tuan-tuan, untuk recall bagi mereka yang mempunyai kotak memori yang lemah. Berarti saya bernasib baik tuan-tuan kerana saya selalu menulis. Bila saya menulis, kotak memori saya sangat bagus. Kalaulah sebagai contoh tuan-tuan tengok cerpen-cerpen saya yang dipakai dalam SPM dan juga PMR. Cerpen-cerpen tu semua saya tulis sebagai terapi. Berarti saya menulis dalam dua genre. Genre yang paling saya minat adalah genre yang dipanggil sebagai non-conventional. Saya adalah seorang penulis realisme magis, di mana otak fantasi saya sangat tinggi. Saya menulis realisme magis. Tetapi saya menjalankan latihan, menulis perkara-perkara yang membantu saya membina box memory. Berarti kalau berlaku sistem, box memory saya dah boleh hantar, iaitu recall. Jadi saya boleh recall dengan baik semua memori-memori masa kecil. Berarti masa saya beritahu dalam saudara, filem yang tersedia dalam RAM, filem yang tersedia dalam kepala saya untuk menghadapi ketegangan dan serangan kegelabahan sangat banyak. Pertama saya ada RAM. First kali bila saya ada RAM, saya akan ingat RAM yang pertama adalah peristiwa saya bawa bapak saya shopping. Kerana saya dibesarkan dalam keluarga miskin. Jadi bila sampai satu masa saya berduit, saya boleh beli apa saja yang bapak saya nak. Jadi bapak saya bila tua dia datang kat saya, satu benda yang saya akan buat kepada bapak saya adalah membelikan apa saja yang dia nak. Jadi saya ada RAM yang bagus. Setiap kali datang saja serangan tu, perkara yang pertama saya ingat adalah saya bawa beli bapak saya membeli shopping seluar, bapak saya nak pakai seluar camel. Saya ingat saya beli jam antik yang bapak saya nak pakai Seiko dekat komplek Kota Raya. Saya ingat lagi first time ketika saya berusia 30-an, bapak saya masa tu dah 70, kami berjalan berpegang tangan dalam Kuala Lumpur. Jadi saya dah ada RAM tu. Kerana apabila saya menulis, saya telah membina RAM tu dalam sistem yang kekal. Maka saya latih saudara, sediakan RAM ataupun visual yang siap-siap dah. Yang apabila berlaku sistem panik, saudara tak perlu bersusah payah nak mencari visual. Kerana visual tu dah ada. Visual hanya akan ada dengan baik apabila saudara menulis dan membayangkannya. Berarti kalau saudara bukan writer seperti saya, tulislah dalam keadaan buruk macam mana pun. Asalkan tulisan tu bukan nak jadikan siar dekat akhbar. Bukan nak jadikan buku. Tulisan itu adalah tulisan untuk membina visual dalam fikiran saudara. Jadi saudara tulis, bila saudara tulis, tulislah perkara yang terindah dalam hidup saudara. Saudara tulislah cinta pertama, saat yang saudara tak dapat lupakan dalam menerima bunga mawar bergantung. Tapi saya yang terindah dalam hidup saya adalah momen-momen sebelum arwah bapa saya meninggal. Saya telah melalui satu perkara yang kemudiannya, masa dia berlaku dia perkara biasa. Cuma bila ayah saya meninggal dia menjadi sangat luar biasa. Kerana saya fikir kata, saya lepaskan ayah saya pergi dengan cuba memberi sebanyak mungkin kebahagiaan kepada ayah saya. Kerana ayah saya masih muda, dia susah, miskin dan dia banyak melalui detik sukar untuk memelihara saya. Jadi momen tu dia senang, bila datang je saya akan teringat ayah saya.
Berarti akhirnya perlahan-lahan ketika vibration, saya pun tak sedar. Kadang-kadang tuan-tuan, panic attack tu dah habis, memori tu masih berjalan. Sebab saya menyediakan stok filem yang panjang. Saya menyediakan stok ubat lah saya panggil. Stok kita panggil stok memory yang panjang. Kadang-kadang saya tahu kalau panic attack datang 30 second, stok memory saya, macam saya cakap ni lah, membebe-bebe kan, stok memory saya panjang. Berarti kadang-kadang kan, dah settle tu, saya belum settle lagi. Sampai menitik mata lah pula tengok, saya masih ingat kata waktu saya bawa ayah saya makan di satu restoran, dia bagi tahu dekat saya, masa tu tak ada handphone. Dia bagi tahu dekat saya, tak ada ke orang ada juru kamera kat sini boleh ambil gambar, aku boleh simpan satu. Ni bukan senang ni nak masuk restoran ni. Masa tu saya cakap mustahil lah pak, nak cari orang ambil gambar pula kita makan dekat restoran. Restoran tu taklah besar tuan-tuan, tapi hotel 4 star lah. Saya bawa bapak saya anak masa sebab saya jadi wartawan masuk macam-macam hotel. Jadi bila sampai bapak saya masuk 4 star tu pun dia dah rasa macam untuk seorang penarik beca yang hidup jadi buruh tuan-tuan, makan di hotel dengan layanan book, saya booking dan saya dah bagi tahu dekat waiter serve as best as you can because saya nak bawa bapak saya nikmati momen yang the best berdua dengan saya. Jadi stok filem tu jalan panjang dan akhirnya tuan-tuan, saya telah menyediakan kita panggil terapi yang lebih panjang daripada keperluan yang saya ada. Oleh kerana sekarang saya dah menulis begitu banyak, saya ada stok terapi yang bagus tentang arwah ibu saudara saya yang menjadi kalau saudara baca cerpen saya yang segala yang tercinta ada di sana. Saya tulis tribute untuk ibu saudara saya yang meninggal. Saya tulis tribute mengenai guru Quran saya yang meninggal. Oleh kerana proses saya menulis itu telah membentuk kenangan yang diuji untuk disusun secara teratur. Kenapa tak? Bila kita menulis, kita susun visual dengan baik dan teratur sebab kita nak jadikan dia tulisan. Maka bila saudara panik, saudara rolling filem tu dah teratur. Taklah kelang kabut nak cari momen tu, nak cantum dengan momen ni tak boleh. Sebab waktu panik kita tak boleh mencantumkannya. Waktu panik kita play button, filem berjalan. Tu saya latih pada saudara adalah untuk stock and barrel sebanyak mungkin kenangan yang ada dalam fikiran saudara, simpan. Dan saya bagi tahu kepada saudara juga, saya dibantu banyak oleh melodi yang ni lagi tinggi lah kalau saudara boleh buat. Macam saya bagi tahu dekat saudara, saya boleh menyimpan melodi dalam fikiran saya. Berarti kalau panic attack tu datang, saya boleh menggerakkan melodi seolah-olah saya dengar. Saya belajar daripada satu hal tentang Mozart ni, benda ni saya tak pernah tahu, tapi saya baca tentang Mozart. Salah satu kehebatan Mozart adalah Mozart boleh mendengar bunyi daripada dalam fikirannya sendiri. Sebab tu composing muzik Mozart ditulis berdasarkan not yang ada dalam fikiran dia. Jadi saya ni menyimpanlah beberapa muzik yang saya rasa bila saya kena panic attack, saya boleh mendengar muzik tu daripada brain saya. Seperti saya bagi tahu dekat Love Story. Kan saudara tahu muzik dia sangat sedap, Love Story. Saya simpan Love Story. Saya simpan Papa. Lagu Papa, siapa tahu lagu Papa yang dinyanyikan oleh kalau yang Love Story dinyanyikan oleh Andy Williams. Papa saya lupa lah pula siapa menyanyi dia. Saya simpan. Berarti bila datang vibration tu, kalau saya tak boleh pergi kepada gambar, saya akan pergi kepada melodi yang bergema dalam fikiran saya. Benda ni saya temukan dalam saya baca Mozart sebab saya peminat Mozart. Dan satu masa saya diminta menulis puisi tentang Mozart, jadi saya baca-baca. Rupanya saya kata geniusnya Mozart kerana banyak lagu dia kompos dengan tidak menggunakan instrumen. Mozart menulis not berdasarkan bunyi yang dia dengar. Jadi waktu saya sihat tuan-tuan, saya buat latihan lah bagaimana untuk mendengar bunyi daripada dalam fikiran di mana lagu itu boleh bergerak tanpa perlu dia ada. Saya latih saudara, tapi basic saudara capture dulu visual bergerak. Lepas tu kalau saudara boleh menyimpan melodi, lepas tu saudara selalu dengar macam saya lagu Love Story tu kan bagus untuk orang tua macam saya lah. Love Story is work. Jadi saya sentiasa dengar Love Story dan dibantu oleh visual. Saya melihat kembali, kalau saya dengar lagu Love Story, saya akan dengar daripada visual filmnya, filem Love Story, Robert Redford dengan Al McGraw tu. Jadi senang, bila saya panik datang je, ataupun ada tanda-tanda dia akan datang, saya dah dapat tanda-tanda dia akan datang kan. Kita akan rasa rimas, kita akan mula, jadi saya akan terus je. Sama ada kalau saya ada YouTube, saya play, kalau tak ada, saya rehat dan saya akan mendengar. Jadi saya train. Jadi berarti sistem dia yang pertama saya bagi tahu kepada saudara, jangan membiarkan diri anda dikongkong dan dicemaskan oleh anxiety. Mulai sekarang, terima bahawa dia berada dengan kita. Sekarang kita berfikir bagaimana menyediakan sistem imun ataupun sistem ketahanan apabila benda ni datang. Berarti jangan sesekali saudara berfikir bila aku nak baik.
Teknik berfikir yang paling betul bila saudara ada anxiety, saudara ada OCD, ataupun saudara ada panic attack adalah menyediakan sistem terapinya. Sebab tu saya kata, tidak seperti penyakit-penyakit yang lain yang orang akan bagi tahu bilalah aku nak baik, bilalah aku nak baik. Tak ada. Dia benda ni hanya akan baik kena berlaku check and balance. Saya cerita kenapa check and balance. Sebab dia bukan virus. Dia bukan serangan fungus, dia bukan kanser. Okey? Bagi mereka yang mengalami anxiety kerana pengalaman hidup, gini saudara dah ada anxiety kerana dalam sistem tubuh saudara begitu banyak pengalaman mendukacitakan dan tekanan perasaan berlaku. Berarti ini yang berlaku. Berarti dia adalah benda yang kekal dalam diri. Macam mana saudara nak lupuskan memori? Putus cinta, saudara nak hapuskan memori kemiskinan masa kecil. Bagaimana saudara nak hapuskan anxiety, kehidupan saudara yang penuh dengan trauma? Dia akan kekal dalam fikiran. Berarti dia bukan benda yang boleh dibedah, dibuang macam kanser, macam tumor. Dia adalah sejenis serangan keperitan yang telah kekal dalam diri saudara, menyebabkan saudara ada anxiety. Kemudian apa yang saudara perlu buat sekarang ini adalah balancekan kebahagiaan untuk masuk dalam sistem tu. Supaya apabila dia serang, kebahagiaan tu ada. Okey. Saudara kata saudara orang kurang kebahagiaan. Saya kata tidak. Bagaimana membiakkan kebahagiaan? So saya cerita pula pada saudara, kalau kita tanam pokok tu kita panggil sistem apa? Yang tanam pokok tumbuh banyak tu. Hidroponik. Kebahagiaan adalah hidroponik, di mana saudara boleh gandakan. Walaupun saudara hanya menerima, katalah saya nak gandakan memori dengan bapak saya. Berarti sekarang ni saya rasa dengan pressure, katalah saya rasa tak ada lah pun. Tapi kalau saya rasa dengan pressure streaming, pressure meniaga, teroka perniagaan online menjadikan saya lebih perlu bersedia dengan aset tambahan untuk mengalami beban kerja ni. Maka saya menggunakan hidroponik je. Saya tak pergi pada memori lain. Sebab saya tahu kata memori yang sangat membahagiakan saya adalah ayah saya. Saya dah boleh bayangkan lah. Setakat ni tak ada benda lain. Tarik ikan 15 kilo ke dapat mekong ke, dia tak sama seperti. Jadi saya akan hidroponik saja kenangan dengan bapak saya. Berarti kalau ada waktu macam sekarang ni, saya rasa saya tak ada kena serangan lah. Tapi kalau lah saudara berada, saya hidroponik je. Berarti saya tambahkan saja kenangan tentang bapak saya kerana dia adalah ubat yang dah berkesan. Dos yang ada sebelum ni di mana saya pergi makan dengan bapak saya, dan saya masih ingat jam Seiko yang saya beli untuk pertama kali dekat bapak saya, kerana bapak saya kata daripada tahun 50-an dia teringin nak pakai Seiko tu. Waktu tu Seiko tu harga RM15 je, tapi tak mampu beli kerana dia bekerja dengan kerajaan, gaji dia RM40 je waktu tu. Tahun-tahun orang Melayu zaman Merdeka. Saya beli jam tu, harga dalam 700 lebih, tapi model yang lebih kurang ni. Dan bapak saya pakai, saya dapat rasa lah kan. Dia keluar tu saya tahu lah dia menangis. Saya beli dekat komplek Kota Raya. Maka saya build up je memory tu. Kalau tadi saya ingat beli jam je, hari ni saya ingat memory bapak saya gembira dan dia menangis. Dan saya ingat pula, kalau sekarang ni saya nak groom lagi memory tu, saya cuma tambah je dos je. Di mana bapak saya jaga jam tu dengan elok. Dan sebelum bapak saya meninggal, bapak saya pesan, kata jam tu dia akan bagi kepada anak angkat dia. Saya tak apalah, saya kata cik bukan pakai jam Seiko pak. Tak pakai, cik pakai Adidas. Saya pakai semua barang Adidas. Jadi saya akan build up memory tu. Saya akan hydroponic memory yang memang telah mudah tumbuh. Daripada saudara nak ambil input memory yang lain yang dia tak workable. Berarti kalau saudara ada memory yang bagus tentang sekolah, saudara nak kata yang terbaik yang saudara rasa saudara boleh hydroponic adalah asas memory yang bagus, saudara adalah sekolah. Berarti saudara inject saja memory sekolah tu supaya saudara ada satu stok embedded memory. Bila panik tu datang, dia punya filem boleh sambung. Tak adalah perlu saudara jam daripada kenangan kita taman bunga, lepas tu nak jam pergi taman panggung wayang. Jam akan menjadikan filem susah bergerak. Jadi sediakan siap-siap filem putaran panjang. Kalaulah saudara rasa saudara akan diserang anxiety lebih kurang 2 minit, pastikan saudara ada 10 minit filem. Ini balik pada falsafah hidup yang disampaikan oleh Roberto Carlos. Pemain bola sepak mestilah mempunyai tenaga 120 minit walaupun bermain 90 minit supaya dia boleh bermain lebih gandaan dalam satu perlawanan. Saya ambil benda tu je. Setiap kali saya buat apa pun, Roberto Carlos lah saya punya aspirasi. Nak buat benda apa, jangan sediakan ngam-ngam. Sediakan lebih. Sebab tu kalau target sale, letak lebih. Capai bawah, tak apa. Kerana target tu menjadikan kita push stamina kita up to the limit. Itulah saudara simpan roll filem supaya bila saudara panik, saudara mempunyai banyak dos ubat untuk menyegera dan meredakan panik tu. Okey? Saya dah panjang dah. Ramai orang jawab ya ke tak? Is workable tak? Kalau workable untuk anda, jawab kata okey. Sebab saya tak tahu sama ada cara saya mengendalikannya tu work untuk saudara. Kalau saudara kata workable, kata ya. Then saya akan tengok dan saya akan sambung berdasarkan soalan. Saya minum kopi ya. Ramai yang cakap
anxiety. Itu adalah dipanggil salah satu serangan. Dia sama je tau. Buat dalam sampai level tinggi dalam kajian psikologi ni dia dah pecahkan dah anxiety dengan panic attack. Kata anxiety attack ni dan panic attack berbeza, tapi saya tengok simptom dia sama. Tu biarlah orang-orang yang buat PhD yang tentukan. Saya bagi saudara, kalau saudara alami benda tu berarti saudara sedang melalui momen sebelum tidur yang salah. Berarti macam saya cakap semalam lah, saya ulang balik. Berarti sebelum saudara tidur dengan tempo di mana kegelisahan 60, kesediaan untuk tidur 40. Berarti saudara tidur dengan membawa kuasa kegelisahan masuk ke dalam tidur. Sebab tu saya kata, bagi orang yang mengalami anxiety, 1 jam sebelum waktu saudara tidur adalah momen yang sangat penting. Kerana saudara akan menutup pintu hidup hari tu dan nak masuk ke dalam pintu tidur. Macam semalam saya dah sebut kan, kalau kita nak masuk pintu tidur pun dah shaking, dah melambung. Saudara boleh rasa saudara nak masuk pintu tidur tu shaking dan melambung. Berarti saudara dah ada gangguan. Sebab tu saya bagi tahu dekat saudara, kenapa doktor bagi clonazepam dan alprazolam. Kerana dengan bantuan kimikal yang ada dalam 2 ubat tu, dia terus tidur kan. Dos fikiran yang nak aktif tak boleh aktif sebab dos tu fikiran tu telah dilemahkan oleh dos ubat. Sebab tu saya kata di sini ubat penting kalau saudara pergi untuk peringkat awal, sebelum saudara tough, sebelum saudara betul-betul boleh manage seperti saya kata. Saudara masih memerlukan rawatan doktor untuk mendapatkan ubat. Kerana saudara tak ada aset sekarang. Berarti serotonin pun saudara tak ada, melatonin pun saudara tak ada. Saudara sedang collapse dalam keadaan yang teruk. Kita tak boleh nak bina tuan-tuan. Dia macam perniagaan. Dah collapse teruk, kena pergi bank untuk dapatkan pinjaman modal. Okey? Ini adalah jumpa doktor, saudara memerlukan bank untuk mendapat bantuan perubatan yang mungkin saudara niatkan guna dalam jangka masa pendek. Saya pakai sampai sekarang tuan-tuan. Tak ada masalah pun. Saya jaga pakai sampai sekarang. Hanya setiap pattern jumpa setiap doktor, dia jadikan saya tikus makmal. Kita uji kaji ubat dan saya gembira je untuk bertukar-tukar ubat. Kerana saya celik ubat dan saya kenal ubat. Berarti, kalaulah saudara rasa saudara masuk dalam keadaan begitu, dengan moral yang sangat down. Kalau moral sangat down, saya nak bagi kat saudara tip bagaimana untuk menjalankan latihan pernafasan. Saudara tak akan buat. Sebab orang kena anxiety ni, dia very down. Dia tahap pasrah. Dia kata dia pasrah, tapi sebenarnya dia dah kalah. Dia hidup dalam keadaan rasa kalah. Jadi kalau saya nak bagi pada saudara beberapa input, saudara tak boleh, dia bergantung kepada tahap keyakinan. Sebab tu bila saya stream kan, cara saudara respon pada maklumat saya berbeza, mengikut standard ketahanan dan juga standard keupayaan saudara menanganinya. Katalah saudara dah down rendah, saya nak bagi tip kepada saudara bahawa serotonin boleh dibina sekarang dengan melalui detik gembira. Nanti saudara kata, gembira kepala bana apa? Persekitaran langsung tak gembira, PKP pula tu. Saudara tanya saya. Kalau saya kata banyakkan melatonin kepala bana apa, saya nak lena 4 jam pun tak boleh. Berarti saudara tak ada basic. Tak ada langsung struktur untuk membangunkan diri saudara. Berarti balik kepada berniaga. Sekarang kita nak berniaga kan. Berarti modal untuk mengukuhkan perniagaan, saudara memerlukan ubat. Lepas tu saya kata jumpa doktor. Doktor akan bagi basic. Semua akan dapat basic medicine for 2 weeks. Dalam kes-kes ni, doktor tak pernah bagi saudara ubat yang heavy. Dia bagi ke saudara ubat yang basic dan 14 hari saudara ambil. Doktor akan bagi berdasarkan keterangan saudara. Dia check blood pressure, dia tengok weight, tahu dos. Dia bagi pada saudara. Kerana dos ini menyelesaikan masalah yang paling basic, di mana saudara boleh tidur 4 jam dan melatonin akan terhasil. Selagi saudara tak boleh dapat melatonin, saudara tak akan dapat stabilkan diri saudara. Kalau saudara tak nak ambil pula melatonin ni, saya bagi tahu pada saudara kan. Banyak orang kata, seorang pakar bagi tahu pada saya swimming adalah yang terbaik, iaitu lemaskan diri supaya lampung paru-paru bawa banyak. Saya sampai satu level tuan-tuan, saya malas nak, walaupun rumah saya bawah tu ada pool, saya tak buat. Saya masukkan timba, saya rendam. Benda yang sama je iaitu mengembangkan paru-paru dan menurunkan paru, mengembangkan paru-paru dan menurunkan paru-paru. Supaya keletihan menggunakan paru-paru yang menyebabkan oksigen dalam tubuh bergerak tu, bila saudara tidur, dia jadi lebih nyenyak. Tapi tak semua orang boleh buat macam tu, sebab orang tengah down. Orang yang kadang-kadang, kecuali kalau saudara nak buat wake up call. Sebab orang yang ada dalam ni pun macam-macam pattern. Setengah orang bila saya bagi inisiatif, dia boleh buat wake up call, iaitu melakukan banyak benda. Tapi masalahnya bila orang ada anxiety, dia tak boleh buat wake up call untuk diri dia sebab dia rasa dalam keadaan yang sangat down. Itu yang menjadi masalah. Tak semua orang berada dalam skill, mindset dia tu sangat positif. Sebab nak buat kata mindset positif, saya tak boleh advise sekarang setengah jam lagi saudara positif, tak boleh. Mindset positif dibina dengan bertakah-takah. Seperti mana anxiety telah memamah diri saudara perlahan-lahan hingga saudara menanggungnya sekarang, untuk mengatasinya juga akan memakan waktu untuk saudara membina semula diri saudara.
Bukan dengan dengar ceramah saya ni macam telan, orang kata apa, bukan rendam buku, minum air dakwat tu saudara boleh menjadi pandai dan ilmu dalam buku tu masuk pada saudara. Tak, sama juga seperti mana advice saya bagi pada saudara. Dia takkan semudah tu. Jadi kalau saudara dah sampai pada satu gangguan, sampai level tidur saudara terjejas. Saya dah bagi tahu semalam Kalau saudara dah sampai level setiap malam saudara mimpi hal-hal yang menjadikan saudara letih. Dan saudara jaga, yang sengah ni bagi tahu, jaga dah sampai sesak nafas. Berarti saudara dah nak masuk, gini dia GERD. Orang panggil macam ni, bila kita ada anxiety akan produce banyak toksid. Dan salah satu toksid tu, dia akan menyebabkan gastrik. Itu yang datang GERD. Maksudnya bukan GERD bawa pada anxiety yang menghasilkan GERD. Berarti anxiety, kimia ataupun kimikal yang terhasil oleh tubuh yang begitu resah dan gelisah dan sentiasa bimbang akan menghasilkan banyak asid. Kemudian diburukkan lagi oleh cara saudara tak jaga makan saudara. Jadi ada dua sebab saudara kena GERD. Jadi kalau saudara tertidur, berarti saudara tidur dengan perut saudara yang dah ada ciri-ciri gastrik atau ciri-ciri GERD. Kemudian dalam keadaan saudara berat gelisah, berarti saudara akan mengalami serangan yang kemungkinan besar disebabkan oleh GERD. GERD serang saudara waktu tidur. Di mana tiba-tiba saja gas daripada perut tu dia naik, dia tendang ke dada dan menyebabkan pedih ulu hati. Itu menjadikan saudara sesak dan susah bernafas. Itu dah masuk kategori lain. Saudara kena jumpa juga doktor untuk mendapatkan ugat anti-gastritis. Kalau saudara biar lama nanti dia jadi ulcer, di mana boleh buat pendarahan kepada kolon, di mana asid tu akan makan. Kerana asid di depression ni, anxiety ni, dia menghasilkan sejenis asid. Dan kalau tak kawal pula dengan sistem permakanan yang baik, saudara tak jaga diet kerana saudara hidup dalam keadaan sangat down, nanti jadi lain. So saya advise pada saudara, kalau saudara dah sampai kerap mengalami gangguan sesak nafas dan terjaga secara mengejut dalam tidur, saudara kena jumpa doktor. Okey, saya beritahu kata saudara kena jumpa doktor. Kalau perniagaan saudara sampai di satu tahap saudara tak ada modal pokok lagi untuk meneruskan perniagaan, walaupun perniagaan itu potensi untuk maju, saudara kena jumpa bank. Bisnes dia senang je. This is running a business of emotion. Bagaimana kita sedang menjalankan perniagaan, mengendalikan emosi kita. Pergi kepada doktor untuk doktor bantu saudara. Sekurang-kurangnya saudara dapat 2 minggu tidur yang cukup. Jadi melatonin tu dapat dihasilkan kerana saudara memerlukan kimia cukup tidur. Kerana melatonin tu akan membantu membina sel gembira dalam diri saudara. Di mana dengan hanya tidur nyenyak saja kita fresh dan kita menjadi orang yang ada aset. Iaitu sejenis kimia yang dihasilkan tidur nyenyak. Dan kimia itulah yang akan mencetuskan rasa tenang dan memudahkan saudara rasa gembira. Selain daripada serotonin, iaitu kimia yang saudara perolehi waktu saudara berjaga, hasil interaksi dengan orang yang menimbulkan kegembiraan dan kebahagiaan kepada anda. Itu dua benda. Berarti sekarang kalau saudara membiarkan diri saudara sentiasa terjejas tidur saudara, sampai bila pun sistem saudara tak akan betul kerana dalam tubuh saudara tidak akan ada kimikal yang saya sebut sebagai melatonin tu. Okey? Ada soalan lain tak? Yang tu saya dah jawab tu. Kalau serius, kalau saudara dah kena sesak, saya takut saudara ada plus GERD. Saya takut ada plus apa saya panggil sebagai chronic gastritis. Okey, kalau untuk dia ada simptom-simptom anxiety, okey, adakah dia terus pergi berjumpa dengan doktor? Kalau berjumpa dengan doktor, recommendation by apa? Di klinik atau di hospital? Senang dia. Mula pergi ke private clinic dia. Saudara kena pergi ke private clinic akan diagnose. Dia keluarkan satu surat. Jadi macam saudara biasalah pergi mana-mana klinik pun. Menyerah diri kepada doktor, bagi tahu saudara alami. Semua doktor MA pun diberi latihan. Walaupun dia bukan doktor, dia hanya medical officer je, MO je. MO pun akan mengeluarkan satu surat bahawa saudara ada ciri-ciri ni dan dia kata sila rujuk kepada pakar. Maka surat tu lah saudara bawa pergi ke hospital untuk bertemu dengan pakar. Kalau saudara tak ada duit, pergi ke hospital kerajaan. Cuma dia kena list, queue dia mungkin kena panjang sikit. Terutama dalam PKP, ramai orang mengalami simptom ni. Saudara pergi. Kalau saudara ada sikit duit, saudara list dia dekat private doctor untuk bertemu. Terpulang. Tetapi bagi hospital kerajaan, dia jauh lebih murah. Kalau saudara pergi ke hospital macam SUKM apa semua, yang saya tahu SUKM hanya kenakan RM20 tak silap saya. Kemudian ubat RM20. RM40 sekali jumpa. Dan stok ubat SUKM akan bagi pada saudara adalah sebulan. Untuk kali pertama saudara pergi, saudara hanya dapat 2 minggu. Okey? Kalau untuk yang saudara dah konsisten ni, dia boleh bagi maksimum adalah 2 bulan. Kerana undang-undang perubatan yang dikeluarkan oleh MMA, ubat bagi semua ubat psikoterapik hanya dibenarkan dibekalkan maksimum 60 hari. Bagi apa-apa kategori pesakit. Okey? So saya sarankan pergi. Itu cara dia. Jangan tu pergi pakar, bawa dulu surat daripada doktor klinik biasa.
supaya saudara mudah. Nanti saudara jumpa, kalau pergi klinik kerajaan, saudara kena queue panjang. Saudara jumpa MO keluarkan surat yang sama aja. Daripada surat yang sama, saudara kena gerak pergi ke klinik pakar untuk hantar dekat kaunter. Betul tak? Jadi 2 kali saudara penat. Jadi pergi saja ke klinik biasa yang saudara tak perlu queue panjang. Doktor klinik biasa bagi je, dengan surat tu terus saudara pergi ke klinik pakar. Di klinik pakar saudara mendaftar dengan surat sokongan yang telah pun dikeluarkan oleh doktor klinik swasta yang mengatakan saudara memerlukan rawatan pakar berkaitan dengan gangguan anxiety ataupun gangguan depression yang saudara alami. Okey? Anxiety dia baca heart attack ke? Sebab ada yang confused. Dia kata dia rasa macam dia kena tekanan, dia ingat sakit jantung. Berbeza tuan-tuan. Sekejap, saya nak sabar sekejap. Heart attack tak berkait dengan orang yang kita cerita. Kita cerita anxiety, di mana saudara mengalami gangguan anxiety. Heart attack ni adalah saraf blokej jantung. Kalau saudara ada rasa kebas sebelah tangan, apa semua tu, dan saudara tak ada rekod anxiety, saudara kena pergi check attack lah, heart attack. Yang saya cerita ni anxiety. Anxiety ni tanda-tanda ni dah ada. Bagi orang yang ada alami anxiety, dia susah tidur malam, dia selalu mengalami berpeluh, dia selalu mengalami keresahan tanpa sebab, ada benda kecil yang trigger dia cepat panik, dia ada melalui kebimbangan melampau terhadap satu benda secara berpanjangan hingga di luar kawalan, dia mengalami gangguan hingga dia takut untuk berjumpa dengan orang, dia malas bergaul dengan orang, dia mengalami tekanan hingga satu tahap bunyi bising sikit membuat dia rasa terkejut, dia menjadi oversensitif, dia mudah terperanjat. Itu saya tanda-tanda. Jauh lari dia ni kita nak bercakap tentang heart attack dengan berbeza. Saya cerita tentang anxiety adalah sesuatu yang bersangkut dengan gangguan psikologi. Heart attack ni lain tuan-tuan. Heart attack lagi senang dikesan. Saudara pergi klinik ni, doktor buat test jantung, dah tahu dah saudara ada masalah jantung. Okey? Tak ada. Kanak-kanak selalu dipanggil short trauma. Tak pernah lah. Because anxiety bukan born with. Okay? Kalau dia born with, macam saya DNA base pun dia tak dapat dilihat pada waktu kanak-kanak. Dia pada usia matang ketika fikiran mula membeza, kejiwaan mula berkembang, barulah anxiety datang. Kanak-kanak kejiwaan dia tak ada. Tapi bila ada sesuatu dia dah capai satu usia awal remaja, kita dapat tengok. Sama ada anak kita ni ada OCD ke, Obsessive Compulsive Disorder. Anak kita ni ada apa yang kita sebut sebagai sikap rendah diri yang melampau. Sama ada anak kita mengalami masalah keperlahanan pembelajaran yang akan mengganggu interaksi sosial dia, tu semua kita dapat tengok. Tetapi anxiety, dalam istilah anxiety, tak pernah berlaku pada kanak-kanak. Kalau nanti tu bab lain lah tu tuan-tuan. Tolong tanya soalan yang relevan. Go fix pada tajuk yang saya fokus tuan-tuan. Jangan tuan-tuan meraban pergi tanya benda yang tak masuk dengan tajuk saya fokus. Kesian orang yang sedang tunggu stream ni, yang dia nak saya stream benda yang relevan. Katalah saudara rasa kan, begini, bila saudara tanya soalan-soalan yang tak masuk akal, berarti saudara tak masuk dalam tajuk ni, tapi saudara nak tanya juga. Jadi dia akan menjadikan kita akan menjawab banyak benda yang tak masuk akal kerana tak masuk tajuk. Okey? Okey, bagaimana pula yang seseorang dia di kalangan keluarganya atau suami atau isterinya ada anxiety, macam mana dia nak membantu? Saya rasa kan, kalau kita menyedari kita adalah free asset yang boleh memberi orang serotonin. Free asset kerana orang yang ada anxiety ni, dia memerlukan produce serotonin yang sangat banyak, iaitu kegembiraan. Saya adalah taklah club, tapi saya ada few yang saya jumpa. Now sejak PKP jaranglah. Dulu saya ada gang lah yang di bawah club saya ni saya jumpa. Seorang adalah doktor, mungkin dia dah jadi doktor sekarang saya rasa, di doktor tentera. Waktu tu dia masih belajar. Jadi oleh kerana kes dia serius sampai nak bunuh diri apa semua, so setiap 2 minggu saya akan jumpa dia. Sampailah dia ada teman lelaki pun kami akan jumpa bertiga. Sebab saya akan membekalkan sebanyak mungkin serotonin kepada dia, dan daripada dia juga saya belajar banyak benda untuk tengok secara detail jenis apa lagi gangguan-gangguan yang orang alami. Kes dia sangat serius lah, sebab
Dia pernah cuba bunuh diri sampai satu level dia masuk bawah katil, tuan-tuan. Dia hidup berminggu-minggu dengan tidur di bawah katil. Hingga roommate dia rasa heran. Dia duduk di asrama sebagai pelajar U. Dia rasa lebih selesa tidur di bawah katil dengan paras macam tu, gelap. Lepas tu pagi dia bangun, dia pergi kelas, dia hidup macam orang normal. Dia balik pada kelas dia kata yang pertama dia akan buat terus masuk duduk bawah katil dan berbaring, dan dia selesa. Dengan gelap bawah katil dan dunia sempit bawah katil, dia rasa hidup dia tak ada apa-apa komitmen. Kerana satu, dia terpaksa belajar untuk menjadi seorang doktor dengan sistem pembelajaran yang sangat tight. Lepas tu kan dia orang kena jadi tentera, doktor di bawah tentera ni. Dia ada pula kelas tentera dia. Lepas tu dia ada gangguan lagi kerana rumah tangga ibu dia yang tak bahagia dengan bapa dia. Dia ada gangguan, banyak benda yang dia carry daripada problem family. Maka saya kesian, maka saya menjadi ejen pembekal serotonin, iaitu kegembiraan. Pertama adalah saya tahu kerana dia datang daripada keluarga yang susah. Dan dia food lover. Jadi saya tahulah, untuk memberikan dia lebih serotonin, saya akan sentiasa bawa dia makan di tempat yang sedap. Isteri saya sporting, tuan-tuan. Dia tak kisah pun. Dia tak anggap saya pergi date pun. Walaupun gadis itu berusia 20-an. Saya masa tu dah 50-an. Kami akan pergi dan saya akan bagi dia makan banyak benda sedap. Dan dia menjadi serotonin untuk saya juga. Sebab waktu dia makan sedap dan menikmati makanan tu, dia memberikan saya juga kegembiraan. Kerana saya rasa tuan-tuan, belanja setengah kawan makan ni, tuan-tuan, berhabis duit je. Kita duduk makan, lepas tu kita pun tak gembira, kecuali mengumpat dan menyembang orang. Tapi bila kita dapat kes macam ni, kita gembira. Kerana kita tahu dia dah penat belajar, dia ada banyak tekanan emosi dalam hidup dia tak pernah rasa. Waktu saya bawa dia pergi Soul Garden, tuan-tuan, dia nak ambil makanan pun dia suruh saya ambilkan. Calon nak jadi doktor, tuan-tuan. Dia kata, macam mana you nak jadi doktor? Masa tu saya ingat dia tahun 3. By another 2 years you nak jadi doktor. Masuk tengok macam ni pun you tak tahu nak pilih apa semua barang. Saya pilih. Lepas tu saya cerita tentang Pullman. Buffet Pullman, saya kata dekat dia, sejauh mata memandang. Lepas saya nampaklah muka dia ceria. Jadi saya ambil dia daripada bus stop. Dia keluar, saya terus ambil dia, bawa dia pergi Pullman makan. Berarti kerana dia seorang food lover, kerana dia miskin dan tak dapat makanan sedap, dan dia tiap-tiap kali makan, dia akan makan untuk hilang stres dia. Jadi masa makan tu lah saya akan sembang benda-benda, dan saya tak akan sembang benda-benda tentang penyakit dia. Saya tak akan bagi tahu kata kenapa kita perlu bersedih kerana kita adalah orang mengalami anxiety. Kami keep cakap tentang future. Saya bagi tahu pada dia kata, saya berharap kalau besok dia jadi doktor, dia sertai malbat. Saya kata, first, simpan dalam hati you, when you become a doctor, ada saja peluang, pasal dia akan jadi doktor army. Ada saja peluang you nak jadi doktor. Dia kata, first kali saya kata, orang offer you pergi malbat. Sebab saya dah tengok doktor-doktor Malaysia yang berkhidmat sebagai malbat di merata dunia. Sebab saya melawat kem-kem malbat dan saya selalu proud melihat tentera yang berkhidmat di malbat. Saya dah tengok malbat kita di merata dunia. So saya datanglah satu idea untuk sekurang-kurangnya bila kami berbual, tuan-tuan, dia keep thinking forward, kerana dia tak ada aset untuk membuatkan dia berfikir bahawa dunia ni besar, dan tak ada masa untuk kita bersedih kerana kita ada anxiety. Tak ada satu hari pun kita patut bersedih dengan penyakit kita. Sebab tu saya bagi tahu kan, saya tak anggap benda saya penyakit. Sebab tu bila saya berbual dengan saudara, saya anggap dia adalah satu kehidupan yang ada bersama dengan saya, dan saya akan bawa dia sampai mati. Dan bagaimana nak menguruskan dia je. Sama seperti seorang yang dilahirkan dengan tangan yang tak ada, tuan-tuan. Kalau orang tu dah lahir dengan tangan yang tak ada dan dia nak memikirkan satu hari tangan tu tumbuh, tuan-tuan, bodoh lah. Macam kita, kalau kita dah ada, kita nak memikirkan satu hari penyakit tu tak ada. Cuma kita fikir macam mana kita nak menyesuaikan diri. Seperti orang yang tak ada tangan nak menyesuaikan diri dengan melakukan semua kerja dengan sebelah tangan. Tanpa perlu menangis, dia hidup tanpa sebelah tangan. Macam itulah saudara akan terus. Dan saya cerita kalau saudara ada pasangan, itulah yang saudara perlu buat, iaitu dapat betul-betul soft spot. Apa yang pasangan anda bila kena soft spot tu, dia berasa sangat gembira. Macam isteri saya, dia tahulah soft spot saya laksa. Berarti saya ni simple, tuan-tuan. Dengar kata laksa, tuan-tuan, saya ingat kalau melatonin saya boleh suntik, tuan-tuan, dia bekalkan 500 dos melatonin. Jadi mudah. Yang kedua adalah, saya suka adalah bila saya balik rumah, cadar dan juga katil ditukar cadar baru. Jadi isteri saya tahu kalau saya sibuk dekat garasi ni, saya dah mesej kata nak balik, dia suka. Sebab saya, tempat yang paling saya suka adalah tempat tidur, tuan-tuan. Saya adalah orang yang sangat sensitif dengan tempat tidur. Jadi bila saya naik tempat tidur, harum, lepas tu cadar tukar baru, bantal banyak, saya berguling-guling tu adalah happy. Kerana saya orang yang selalu tak ada banyak dream. Sebab saya adalah bukan orang yang main golf, orang yang tak pandai hidup bermewah-mewah. Daripada dulu, tuan-tuan, kemewahan pada saya adalah tempat tidur.
Jadi kalau saudara nak jadi sistem sokongan, saudara kena tahu soft spot apa yang boleh memberikan orang yang saudara nak bantu tu gembira. Tak kira kalau dia suami, lagi dah senang saudara tahu. Okey? Macam saya bagi tahu kata, saya ada kenal satu producer. Saya didik dia daripada dia graduate, lepas tu dia kena COVID-19. Saya tahulah dia, saya kenal dia lah sebab saya garang, saya marah, saya maki dia. Saya nanyakan dia waktu dia jadi staff saya tu, saya suruh dia datang 8 pagi. Saya datang pukul 10 pagi, 2 jam dia kena berdiri depan pejabat saya. Saya tahu je dia start kereta untuk balik, baru saya call dia. Dia dah start kereta sebab jalan call, ada benda saya nak meeting. Ketika saya nak mendera dia kerana saya tahu dia ada potensial tapi dia lemah. Saya nak dera dia untuk membangunkan diri dia, saya kata untuk membolehkan anda jadi orang yang hebat, saya akan latu saya punya staff macam tu. Hinggalah saya tahu dia kena COVID dan dia masuk ke MAEP. Jadi saya tahu lah apa yang akan mengembirakan dia. Kegembiraan yang akan mengembirakan dia bila saya sayang pada dia. Maksudnya saya menggambarkan saya seorang abang sebab dia selalu feel, saya tahulah dia kan kerja dengan saya 11 tahun. Saya akan WhatsApp lah. Saya akan WhatsApp dengan supaya dia terima WhatsApp tu macam abang sebab dia tak ada abang kan. Saya pun WhatsApp. Saya rasa saya sangat terkejut gini. Itulah dulu abang dah suruh kahwin, memilih sangat, cameraman pendek gemuk tak nak, jumpa PR company tu hitam kau tak nak. Sekarang tengok kau masuk dekat sini, siapa nak jaga kau? Abang juga. Benda-benda yang kita tahu soft spot orang tu kita akan. Jadi saya tahu dia balas WhatsApp panjang hihihi gembira. Jadi saya tahu saya sedang menghantar sedikit sistem sokongan ketika dia berada dalam keadaan berduka cita kerana dikurung di MAEP. Jadi kita kena tahu soft spot orang yang kita nak bagi sokongan supaya saudara menyokong pada titik yang paling tepat. Ketika dia menerima sokongan tu menghasilkan serotonin, iaitu sel kegembiraan yang boleh dia gunakan untuk mengurangkan tekanan anxiety. Okey? Siapa yang rasa macam okey, naikkan okey. Saya takut saya bercakap benda yang kadang-kadang benda ni kalau bersemuka senang. Saya boleh nampak reaction, saya boleh nampak bola mata anda buka atau bola mata anda mengucup. Saya boleh nampak kerut saudara, saya boleh nampak body language anda tunduk ke depan, anda bawa ke belakang. Ni senang saya nak manage. Setiap yang saya cakap ni anda faham atau tidak. Tapi sebab kita stream, saya memerlukan saudara jawab. Kalau okey, jawab okey je. Kata bererti understood dan dia memberi manfaat kepada saya. Kalau kata blur, jawab je, jangan marah. Jawab je, blur lah bang. Tak faham abang sedang tip dengan apa. Blur, B-L-U-R-R. Ada tak movie atau doku yang boleh recommend untuk dirujuk tentang anxiety? Kalau nak tengok dengan enjoy, saya tak suka saudara tengok benda tu jasa dari tension. Kalau nak tengok dengan enjoy kan, tengok Love, Drug and Others. Tapi ambil yang censored lah, jangan ambil yang uncensored. Ambil censored, Love, Drug and Others. Siapa heroin yang paling saya suka tu? Allah hai. Love, Drugs and Others. Aduh, itu movie yang paling saya suka tentang wanita yang menderita Parkinson. Lepas tu saudara tengok balik filem Sweet September. Sweet September, apa nama hero tu? Keanu Reeves. Tengok Sweet September. Dia walaupun dia cerita kanser, tetapi saudara belajar macam mana orang tu struggle dan menyelesaikan diri. Sebab saudara tak salah tengok filem yang complicated, nanti saudara tak gembira. Tapi belajar Love, Drug and Others siapa nama heroin perempuan yang lawa tu? Aduh hai. Bukan. Saudara tengok Anne Hathaway. Tu antara actress yang saya minat. Anda tengok Anne Hathaway. Filem jangan tengok yang serius sangat sebab kalau nanti kan terlampau banyak tahu menjadikan saudara suka. Saya tak nak suruh saudara jadi pengkaji penyakit. Kita stream ni adalah untuk move forward. Saya lebih suka saudara ambil tip-tip yang saya bagikan untuk percaya. Pertama adalah orang yang mengalami gangguan anxiety kebanyakannya adalah orang yang mempunyai kuasa positif. Kerana anxiety datang kerana orang ini bimbang kerana mereka memiliki sikap tanggungjawab. Mereka ada tanggungjawab pada keluarga, maka berlaku pada keluarga, maka mereka menjadi resah dan gelisah. Mereka cuba menjadi terbaik pada diri mereka. Apabila mereka gagal menjadi terbaik pada diri mereka, mereka ada pressure. Mereka cuba menjadi terbaik pada keluarga dan kepada orang yang berada di sekitar. Apabila mereka gagal melakukan sesuatu, maka dia datang anxiety, rasa bersalah ataupun rasa cemas ataupun rasa bimbang. Okey? Ada yang kita move forward daripada situ berdasarkan tip yang saudara bagi. Saya lebih suka saudara membina sistem ketahanan, betul yang saya kata role tadi tu. Dan kemudian apabila saudara kena attack, saudara sedia dah saudara punya external hard disk tu untuk running saudara punya filem-filem yang saudara dah build up dengan baik dalam fikiran saudara. Apabila saudara bila kena panic attack, benda tu boleh main.
Kalau saudara kata saudara ada iPod, sediakan dalam iPod. Saya sebenarnya kan, kalau saya kena paling teruk, saya akan suka dengar Asmaul Husna. Apa satu je. Dan saya tak suka dengar daripada earphone. Saya dengar daripada phone yang jarak dia dengan telinga saya dalam keadaan yang okey. Saya dengar dia macam bunyi daripada jauh. Saya dengar Asmaul Husna. Yang daripada kumpulan nasyid Malaysia tu. Sebab susunan dia lebih lembut dan dia sesuai dengan mood. Jadi saya dengar itu je. Saya dengar tu, saya beritahu pada saudara, tak pernah lah tak berkesan. Asmaul Husna saya lupa lah pula, dah dengar, dah lupa nama penyanyi nasyid tu. Sebab bila klik Asmaul Husna, itu je keluar, tak banyak option. Saya play je. Daripada kumpulan nasyid Malaysia tu, Asmaul Husna. Okey? Ada orang reply apa tak? Semua yang tadi masuk okey, ya. Ya, okey, dah faham. Okey, kalau gitu itu aja untuk hari ni. Kalau ada soalan lagi tak? Kita dah berapa lama dah ni? 1 jam setengah? 1 jam setengah. Oh, lama. Dah tak sedar masa berlalu 1 jam setengah. Okey, untuk yang macam tak pernah ada anxiety, macam mana dia nak prevent supaya Tak akan, tak payah prevent. Untuk yang tak pernah ada, tak payah prevent. Dia bukan COVID-19, penyakit berjangkit. Dia adalah kena pada orang yang ada potensi. Berarti tak adalah istilah prevent. Sebab kalau saudara dah lalu 30-an, saudara tak ada lah. Cuma saya boleh bagi tahu kepada saudara, kalau saudara nak prevent kan, tubuh kita ni bersangkut dengan kejiwaan, secara sains dia ada 2 benda lah. Satu adalah serotonin, di mana saudara melalui momen gembira yang boleh menghasilkan kimia yang menyihatkan otak. Kimia tu datang daripada momen gembira. Bila saudara lalu momen gembira, macam saya sedang bercakap dengan saudara ni kan, walaupun dia ada adrenalin naik, dia ada juga saya menghasilkan serotonin. Kerana saya rasa gembira, saya rasa macam saya sedang membantu dan saya sedang menyampaikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Jadi benda tu menghasilkan serotonin saya. Yang kedua adalah nak prevent dia, saudara kena sentiasa ada tidur yang cukup. Kerana brain saudara akan mendapat melatonin. Jadi kalau serotonin dan melatonin ada dalam brain saudara dengan cukup, dia tidak akan dapat membiarkan fikiran saudara berada dalam kemurungan. Kerana vitamin, serotonin dan melatonin adalah vitamin untuk brain. Berarti brain dah cukup vitamin, saudara ada masalah pun, saudara ada banyak, saudara tak akan jatuh pada kemurungan. Bagi orang yang ada anxiety dan orang yang ada penyakit depression, secara langsungnya brain dia tak ada 2 elemen, iaitu kekurangan serotonin dan kekurangan melatonin. Okey? Saya minum kopi hari ni. Dia kena stop rokok and then slowly pergi ke vape atau stop terus rokok. Don't push. Dalam hidup jangan paksa tuan-tuan. Kalau aku ada benda, jangan paksa. Take it easy. Kita dah berada dalam keadaan yang sukar. Jangan sukarkan lagi diri kita. Everybody kalau kita minta nasihat tuan-tuan, dia telling simple thing. Semua benda cerita macam click finger je. Berhenti merokok lah. Kau jangan makan benda ni. Kau jangan makan benda tu. Tuan-tuan, hidup tak semudah tu. Siapa yang merokok tahu. Saya bagi merokok tuan-tuan. Depan Kaabah saya doakan 3 benda je. Saya doakan 3 benda je depan Kaabah. Satu adalah rahsia. Yang kedua saya doakan Asmiranda kembali menjadi Islam. Yang ketiga adalah saya doa saya boleh berhenti merokok. 2 tahun lepas tu je Jack tolak vape. Saya 2 tahun tuan-tuan balik saya rasa ya Allah, dah pergi Mekah pun tak ada. Ini 1 bulan puasa tu Jack belanja saya 1 vape, bang try hisap benda ni bang. Rokok sesuai, saya pun hisap. 2 hari lepas tu, 36 tahun saya hisap rokok. 2 hari lepas tu 6 batang rokok yang ada tu saya letak kat mulut, 2 sip dia terus buang tuan-tuan. Tak boleh hisap rokok. Nasib saya baik, saya berhenti rokok semudah itu. Selepas diberi saya vape, sebab vape pertama bagi dekat saya strawberry. Jadi strawberry tu okey, so 2 tahun lah. Tapi jangan push. Bila kita berada dalam keadaan masalah tuan-tuan, jangan tambah masalah yang tak perlu. Okey, kita dah ada dalam keadaan very down. Smoking kadang-kadang bagi sikit saudara enjoy. Lepas tu saudara pressure pula, dah lah nak lalu pressure tentang tekanan ni. Kadang saudara berada dalam environment yang terperangkap, di mana saudara mengalami gangguan tu kerana persekitaran tu masih lagi mengekalkan gangguan. Rumah tangga ke, family ke, pekerjaan ke, dikekalkan gangguan. Ni saudara nak tambah lagi dengan kena berhenti merokok, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, it become a pressure. Saya tak anggap pada benda ni, saya anggap adalah bagi add value. Yang saya sebut tadi adalah nilai tambah. Dia tak bagi saudara pressure, iaitu build up enjoyment moment untuk duduk dalam fikiran saudara. Bila saudara memerlukan sistem sokongan enjoy dah banyaklah dalam fikiran saudara. Dan dia jadi terapi. Bila setiap kali saudara membina sistem kegembiraan dalam diri saudara,
dengan membina momen-momen ataupun saya kata pergi kepada momen realiti, iaitu berjumpa dengan orang yang boleh memberikan saudara kegembiraan, ataupun pergi kepada memori yang masuk, kemudian saudara boleh suburkan dia dengan kegembiraan, pakai benda tu. Jangan tambah pressure tuan-tuan, jangan jadikan semua ni tuan-tuan, kita bukan sakit jantung. Senang je, jangan makan tu, jangan makan ni. Dia ada alternatif dia. Orang yang mengalami gangguan ni semua, kita katalah saudara dah down seperti abang semalam kan, sampai dia dengar saya cerita pun dia dah menggigil. Lepas tu ada seorang perempuan, saya rasa dia macam mix anda yang perempuan tu apa nama dia? Dia ada hari ni? Okey, kalau level dia tu tak payah pressure, take it easy. Janganlah lagi seorang kata tiap-tiap kali gelabah kelang kabut pergi semayang, hafal wirid yang panjang-panjang. Jangan, nanti saudara jadi lagi pressure. Dalam keadaan tertekan apa semua tu, saya katakan cukuplah dengan yang menyebut Allah, Allah, Allah. Cukup dengan amal husna. Kemudian dah okey sikit, tingkatkan. Boleh bangun solat malam. Kemudian tingkatkan doa panjang selepas solat waktu. Lakukan perlahan-lahan mengikut kemampuan kita. Orang boleh sebut macam-macam tuan-tuan, bagi kita advice. Tapi tak semua advice. Orang yang bagi advice adalah orang yang sihat. Orang yang menerima advice adalah orang yang sakit. Tak semua benda workable. Last kali kan, sebab tu saya tak suka bagi saudara terlampau banyak advice yang menyusahkan. Kerana last kali saudara akan walk away daripada sesi ni. Tujuan kita buat adalah nak share supaya saudara merasa bukanlah aneh menjadi seorang yang ada anxiety, dan bukanlah satu perkara yang end of the life kerana saudara ada depression. Tak ada. Kita boleh move forward je. Saya hidup tanpa pernah pun merasa terganggu, dan sampai sekarang pun saya tak pernah merasa. Walaupun hari-hari saya terpaksa makan 2 biji ubat untuk mengawal degupan jantung saya dan untuk mengekalkan adrenalin, untuk merendahkan asid dalam tubuh saya. Saya hidup macam orang biasa tuan-tuan. Saya make decision sebesar-besar company 320 orang. Saya make decision yang memerlukan saya make every minute decision. Saya jaga make decision to make sure turnover 30 million a year untuk sebuah syarikat yang tak ada potensi make 30 million a year waktu saya kerja dulu. Saya terpaksa menyusul menerbitkan 600 jam program setahun untuk satu tempat yang saya rasa macam nak pengsan, tanpa pernah merasakan takkan saya nak buat semua benda ni, aku anxiety. Tak ada tuan-tuan. Saya melalui kehidupan seperti orang biasa. Saya stream ni, inilah kali kedua orang tahu openly saya ada anxiety. Tak ada masalah. Saya lalui kehidupan yang biasa. Saya pun tak pernah discuss dengan Jack, ni Jack kau jangan buat macam ni Jack, aku kan ada anxiety. Saya tak pernah cakap dengan saya punya admin, Nenek, kau tahu tak aku ada anxiety? Tak pernah pun tuan-tuan. Nobody know. Cuma dia orang perasan lah sebab saya ambil ubat. Sebab saya sangat disiplin dengan ubat, dan saya sangat disiplin dengan kalau saya letih, mereka tahu saya sangat disiplin lari masuk bilik, siapa tak boleh kacau saya. Dan saya seorang yang tak akan layan phone. Dan saya sangat pantang nombor phone saya dibagi pada orang. Itu aja. Habis dah untuk hari ni. Kita sambung besok pula selepas saya tengok preview nanti. Saya ambil input daripada apa yang saudara komen dalam preview. Besok saya bawa pula.